Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua supporters Sasuke Hikaru. Okey, Alhamdulillah berjumpa lagi kita di dalam video pengalaman. Okey, di mana kali ini Amba akan cuba berkongsikanlah sedikit sebanyak tentang situasi yang berlaku di tempat yang Amba berkolaborasi bersama dengan Tok Bugis Channel, bersama dengan Long Shah dan Mak Yu yang dikenali sebagai Banglo Farah. Jadi macam Amba pun ada tengok orang-orang komen, dia kata tempat ni ramai dah tim-tim eksplorasi ataupun paranormal sudah masuk ke dalam rumah ni. Jadi untuk menjawab persoalan tu, sebenarnya Banglo Farah ni memang Amba pernah tengok dalam video-video yang ada di dalam YouTube, dan Amba rasa sangat tertarik untuk menjejakkan kaki ke Banglo Farah ni untuk merasai suasana malam di Banglo Farah. Jadi bagi Amba tak salah rasanya kalau Amba pun cuba untuk merakamkan suasana siang dan malam di Banglo Farah ni. Sebab lain padang, lain belalang dia, lain orang, lain pengalaman ni. Tengok siapa salah. Dalam video pengalaman ni pun kita tersasul. Jadi selepas kita membuat eksplorasi di Banglo General, kami pun terus pergi ke Banglo Farah ni pada waktu siang untuk memasang jejak. Rasa masa tu sangat terharulah, sebab sebelum ni Amba hanya tengok dalam video sahaja. Mana rasa macam tak percayalah yang Amba pun boleh sampai ke Banglo Farah ni. Jadi masa Amba mula-mula sampai tu, Amba agak macam teruja, sebab banglo ni dia duduk atas bukit sikit. Faham tak? Boleh tengok dalam video ni, dia macam ada bukit dan dia duduk, rumah dia tu di tempat yang tinggi lah, boleh kata gitu. Dan dalam rakaman tu kita boleh tengok ada satu macam blok tu mungkin garaj kereta. Tetapi dekat garaj kereta ni dia ada satu perkara yang membuatkan Amba tertarik, iaitu salah satunya pokok yang berada di atas garaj ni. Orang tengok mungkin biasa tak, tapi bagi Amba tengok ni seperti luar biasa. Sebab pokok tu besar dan dia boleh tumbuh di atas bumbung garaj kereta ni. Memang besar pokok tu. Kalau nak ikutkan mesti akan ada sedikit runtuhan apa semua sebab berbanang pokok tu kan tau. Tetapi Amba tengok dari segi aspek salah satu kebesaran Allah lah. Benda tu biasa, tapi Amba suka tengok tu yang orang kata di luar jangkaan. Di mana ada pokok besar tumbuh di atas tu, segar pula tu. Jadi itulah salah satu matlamat apa yang Amba buat aktiviti eksplorasi. Setiap kali kita explore, setiap kali kita tengok perkara tu macam di luar jangkaan ataupun comel, kita akan lebih melihat dari segi pandangan kebesaran yang Allah ciptakan di mana-mana kawasan yang terdapat seperti itu. Selepas tu menurut Tok Bugis Channel, dia ada katalah yang di bahagian kawasan rumah Farah ni, Banglo ni, dia ada satu lagi tempat dok besar mana pun tempat tu. Nak kata bilik air, Allahualam lah, mungkin store aku. Dan Tok Bugis juga mengatakan, dan dia pernah cerita di mana di belakang tersebut ada satu perkara yang Amba tak boleh nak mentionkan dalam video ni sebab benda tu terlalu sensitif bagi Amba lah. Tapi kalau yang mana dah tengok menonton video Tok Bugis Channel, Tok Bugis Channel dia ada cerita dekat belakang ni ada sesuatu lah, sesuatu, tapi masih lagi dalam siasatan dan masih lagi kita tak tahu kesahihan benda tu. Allahualam lah, sebab Allah lebih maha mengetahui perkara-perkara seperti ini. Sebab Allah ni dia maha melihat. Jadi semua benda yang terjadi semua Allah nampak.
Dan selepas tu kita sajalah membuat tinjauan di waktu memasang jejak, dan adalah berlaku sedikit orang kata mungkin gurauan dia lah, sebab gimbal Amber macam Amber guna tu, bila kita fokus pada satu tempat, tiba-tiba skrin kamera tu dia seperti beralih ke sebelah kiri. Kalau nak kata masalah teknikal, sebab Amber dah banyak kali pakai gimbal ni, jadi kita tahu sekiranya ada masalah teknikal ataupun sebaliknya. Tapi Amber lebih memilih lah, orang kata nak kata gangguan tu tak lah macam gangguan sangat tau. Mana tapi kita anggap benda tu satu gurauan ataupun satu petunjuk di mana mungkin di kawasan ni ada sesuatu ataupun penghuni dia. Jadi selepas kita membuat rondaan di bahagian ni, kita terus menuju ke rumah ataupun ke banglo Farah ni. Banglo Farah ni, sedikit info mengenai banglo Farah. Memang dulu ada kes kematian di dalam rumah ni ataupun di kawasan rumah ni. Di mana kita ada dapat info daripada Tok Bugis juga, dia menceritakan yang banglo ni diberi nama Farah sebab dulu yang duduk dekat banglo ni yang dikenali nama Farah sudah meninggal dunia akibat dibunuh oleh mokcik dia sendiri yang dikatakan mengamal ilmu hitam. Kita pun tak tahu sebab apa dia bunuh Farah, sebab apa. Mungkin ada upacara dia, Allahuaklam lah tu, Allahuaklam. Dan sampai setakat tu je Amber boleh cerita. Sebab Amber tak boleh cerita dengan lebih lanjut lagi, sebab macam Amber khabar tadi, dia akan ada menyentuh sedikit sensitiviti beberapa pihak. Jadi daripada jauh Amber tengok rumah ataupun banglo Farah ni, waktu tu waktu siang. Tapi daripada jauh kita tengok dalam rumah ni agak suram dan agak gelap. Memang mana kata cahaya tu tak boleh masuk ke dalam rumah ni. Jadi pada masa tu Amber fikir, petang-petang pun kita dah nampak suasana kesuraman di dalam banglo ni. Jadi masa tu memang Amber macam tak sabarlah untuk masuk pada waktu malam lagi. Sebab pada waktu siang pun dia dah gelap gitu, suram gitu. Apatah lagi pada waktu malam. Mungkin ramai supporters yang perasan sebelum-sebelum ni, di mana Amber ada kata yang di banglo Farah ni di antara tempat yang sangat memberikan kesan kepada Amber pada malam tersebut sehingga sekarang, sehingga video ni dikeluarkan. Jadi sebelum kita teruskan lagi, pada hari ni, hari Jumaat ni, OH berserta dengan admin dan supporter sedang menjalankan aktiviti naik tower. Jadi doakan kepada kami supaya sentiasa dipermudahkan segala urusan, dan insyaAllah kita akan update perkembangan aktiviti naik tower tu. Tapi guana-guana pun tonton video pengalaman ni dahulu. Jadi Amber pun terus berada di bahagian depan rumah ni, dan Amber katakan ada satu hint yang pertama yang Amber beri. Sebab masa tu kita ada nampak juga pokok yang sangat besar. Dia macam melekat di dinding dan memang cukup besar. Dan Amber katakan masa tu Amber tengok suasana dia tu agak menarik dan Amber katakan sesuatu. Selepas tu, bila Amber berada di depan, betul-betul di depan laluan pintu masuk ke banglo ni, Amber cuba memberikan hint yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia telah gambaran di luar dan tengok betapa suramnya di bahagian dalam tu. Tapi pada waktu petang tu memang tak ada benda tau. Tapi kita tunggu pada waktu malam lagi,
ada sesuatu yang ternampak ataupun terakam di dalam rakaman suasana malam. Jadi bila Amber masuk dalam rumah tu pada waktu siang, memang terbaiklah suasana dia, cukup menarik dan comel lah bagi Amber ni. Sebab kita ada boleh tengok akor-akor kayu yang melekat di dinding sebagai ini satu lukisan. Dan Amber juga bersyukur sebab diberi peluang untuk melihat satu lukisan ataupun pemandangan yang comel di tempat-tempat yang terbiar ni. Dan selepas pada kita membuat rondaan di bahagian depan tu, dan kita terus menuju ke bahagian belakang. Dan di bahagian ni dia ada satu terowong kecil gitu sikit. Tepat ni pada waktu siang pun memang kita agak rasa serang dia tu lah, dengan akor tu je lah. Akor dia lekat dekat dinding tu memang serang tapi comel bila kita tengok. Macam ada satu seni lah, seni semula jadi. Jadi pun kita terus masuk, dan apa yang bagi Amber pelik sikit, di mana bangunan ni ataupun banglo ni dia macam terpisah dengan bahagian di sebelah tu. Saya tak pastilah, kalau kita tengok di banglo Farah ni dia tak ada dapur. Jadi di bahagian sebelah tu masa itulah kita ada nampak seperti ada bahagian dapur, tandas dan sebagainya lah. Sebab kita pun tak boleh nak tengok berapa molek, sebab usia rumah ni pun dah hampir 50 tahun ditinggalkan. Jadi banyaklah pokok-pokok yang tumbuh, jadi dia mengubah landscape di bahagian belakang ni. Jadi kita tak boleh nak nampak ni. Tapi yang berperasan memang belakang ni dia ada tandas, dan dia ada dapur. Jadi itu adalah sesi kita memasang jejak di banglo Farah ni. Jadi jom kepada semua kita mendengar suasana malam di banglo Farah. Okey, sekarang ni kita baru sudah merakakan aktiviti stare down, dan sekarang kita akan terus keluar daripada banglo general ni, dan kita akan melanjutkan episod yang kedua, iaitu di banglo Farah. OH dah berada di kawasan banglo Farah bersama dengan Tok Bugis Channel. Ya, saya Lon Syah dan Mak Yo. Setibanya pada waktu malam, selepas kami keluar daripada banglo general, kami tidak ambil masa yang sangat lama dan kita terus bergerak ke lokasi yang kedua, iaitu di banglo Farah pada waktu malam. Jadi bila kita sampai di kawasan yang kedua ni, iaitu banglo Farah, kita ambil take file 10 minit untuk kita cah telefon, cah gimbal, dan kita membuatkan sedikit persediaan lah dari segi mental dan fizikal. Sebab malam tu kita buat 2 eksplorasi di tempat yang berbeza. Jadi orang kata perlu mempersiapkan diri dengan sebaik yang mungkin lah. Sebab kita dah tahu energi di tempat satu dan kedua ni tak sama. Jadi akan ada 2 energi yang berlainan yang perlu kita menahan diri kita sebelum kita melakukan aktiviti eksplorasi. Jadi selepas pada tu, selepas kita membuat persiapan dan apa semua tu, kita pun terus bergerak ke laluan untuk masuk ke banglo Farah ni. Jadi pada malam tu, kena pula malam tu bulan tak ada. Jadi kawasan dia tu agak gelap dan agak suram. Masa tu memang bagi Amber memang rasa tak sabarlah untuk Amber nak rakam dan Amber nak menikmati suasana malam di kawasan tersebut. Jadi lepas pada kita masuk, kita just sembang-sembang dan Amber pun dah mulakan rakaman pada waktu tu. Daripada jauh memang kita tak nampak apa-apa sebarang ataupun kejadian yang berlaku. Kemudian selepas pada kita hampir di bahagian yang ada dalam rakaman ni, kami dikejutkan dengan satu kejadian yang agak aneh seperti dalam video ni. Aduh,
Kalau kita tengok faktor angin, memang cuba tengok kawasan ni memang tak ada yang bergerak. Dah berhenti ke? Yes. Oh, dia dah berpindah. Okey, mungkin ramai yang dok berapa nak perasan dok apa yang berlaku pada waktu tu. Apa yang kita nampak pada waktu tu memang tak dok sebarang angin. Jadi salah satu pokok pisang tu dia macam bergerak gini. Dok tahulah dia menyambut kita ke ataupun dia lambai tangan ke kita ke, Allahu alam. Hak tu memang hamba dok tahu langsung. Tapi dalam rakaman ni kita boleh tengok pokok tu bergerak. Jadi selepas pada kita tengok tu, secara tiba-tiba pokok tu berhenti serta-merta. Jadi kita ingat normal lah sebab kita ingat benda tu perkara biasa. Tetapi apa yang lagi aneh, apabila pokok di bahagian lain pula yang bergerak, seperti dia pindah. Mula-mula dia duduk kat pokok yang nombor 1 ni tau. Lepas tu pokok belah ni pula gerak. Pokok lain dok gerak langsung pun. Jadi masa tu dok kan benda ni jadi kebetulan dok. Jadi masa tu kita pun dah tengok 4 orang pada malam tu pun dah tengok. Jadi faham-faham sendirilah tau. Berkemungkinan tempat ni ada penghuni dia. Yang paling penting kita perlu jaga diri kita sebaik yang mungkin. Kemudian kita pun terus menuju ke bahagian garas dan saya boleh merasai, saya boleh melihat dan saya boleh menikmati suasana malam di garas tersebut dengan ada pokok yang sangat besar di atas garas ni. Dan kami tidak terlepas daripada sedikit gurauan ataupun sedikit petunjuk yang mengatakan yang di kawasan ini ada penghuni dia. Jadi ini adalah mainan yang pertama yang mengaitkan dengan emosi hamba pada malam tu. Emosi orang lain hamba tak tahu. Tapi emosi hamba malam tu dia dah starting. Dia dah starting nak mainkan emosi hamba pada malam tu. Di mana di bahagian garas ni kita boleh nampak di bahagian tingkap. Ada tingkap-tingkap. Dan pada malam tu secara kebetulan, hamba ternampak ada seperti bayangan hitam yang melintasi tingkap tersebut. Di mana dalam rakaman tu saya agak terkejut dan saya cuba fokuskan lampu hamba pada bahagian tingkap tu. Menyejukkan kita lah. Itu dia. Jadi pada masa tu hamba kata, tadi ni aku nampak bayang-bayang ke ataupun aku nampak akor-akor kayu yang bergerak. Tapi pada masa tu kayu tu memang akor kayu tu memang tak bergerak. Jadi masa tu macam agak pelik lah, macam tadi aku nampak macam bayang-bayang tau. Tapi bila tengok balik akor pokok. Jadi hamba pun okey tak apa, abaikan. Sebab kita baru je masuk, mungkin tu salah perkenalan bagi dia lah kot. Dan pada malam tu kita terus menuju ke bahagian yang di bahagian belakang tu sikit dan kita membuat rakaman seperti biasa. Di mana pada malam pun dia rakaman Tok Bugis pun dia tak ada rakaman malam di tempat tersebut. Jadi kita pergilah sekadar menziarahi tempat tersebut. Dan selepas pada kita membuat rakaman di bahagian ni, boleh tengok dalam rakaman video tu, Tok Bugis ada meminta Mak Yuk untuk mengambil gambar di atas bumbung berkenaan, di atas bumbung garas tu. Jadi mereka bertiga dia stop mungkin ditunggu Mak Yuk, dan hamba bergerak seorang diri menuju ke bahagian depan garas tersebut. Kemudian barulah mereka bertiga ikut daripada belakang. Dan ketika ini ada satu perkara yang berlaku memang agak luar biasa, agak pelik dan memang memeranjatkanlah hamba lah pada malam tu.
Jadi dalam rakaman eksplorasi mungkin orang tak faham apa yang berlaku. Jadi dalam video ni kita cuba kupaskan sedikit sebanyak supaya supporter lebih faham dengan situasi kita pada malam tu. Setibanya Amber berada di hadapan garaj tersebut, sebenarnya kamera Amber memang fokus pada bangunan ataupun banglo Farah yang berada di hadapan Amber seperti ni, walaupun jarak dia tu agak jauh. Jadi kamera tu Amber fokus pada banglo, tetapi supporter perasan ataupun tidak, di mana kamera Amber bergerak secara sendiri ke arah sebelah kanan. Sekarang di mana dalam video rakaman eksplorasi yang kita tak nampak kedudukan banglo Farah, dan di kamera tu menuju ke arah sebelah kanan di bahagian garaj dan sedikit semak-semak gitulah. Sebenarnya ketika itulah terjadi di depan mata Amber, di mana di tingkat 1 banglo Farah Amber ternampak seperti ada sesuatu yang terbang. Dia macam gini, di tingkat 1, bukan di bahagian dalam rumah tetapi di bahagian luar rumah, seperti menuju ke bahagian hutang belakang tu. Jadi pada malam tu Amber memang terkejut sebab Amber nampak sangat jelas. Kelibat berwarna putih, tetapi kedudukan dia tu agak tajam, seperti penampakan yang pernah diambil oleh Faizal Rozi Vlog di bahagian kubu atas bukit tu. Lebih kurang gitulah. Tengok serang Amber cerita ni pun. Lebih kurang gitu kedudukan dia. Memang betul kedudukan dia tu, dan bentuk dia tu sama dengan yang pernah dirakamkan oleh Faizal Rozi Vlog. Selepas Amber tengok, Amber rasa, sebab Amber ni memang ketika eksplorasi Amber akan memasang 2 option. Yang pertama adalah technical, yang kedua adalah sebaliknya. Jadi masa tu Amber fikir, ke lampu ataupun biasan lampu daripada awak-awak belakang. Jadi saya minta kepada Tok Bugis dan rakan-rakan yang lain untuk berhenti dan cuba undur balik sambil menyuluh lampu, supaya apa yang Amber nampak tadi tu mungkin biasan daripada lampu, tapi bila dah kita buat, memang tu bukan biasan daripada lampu. Sebab yang kita tengok tu dia berbentuk tajam gitu, tajam gini, faham tak? Dia tajam gini, dan sedangkan kami berempat pada malam tu menggunakan lampu yang wide, yang bukan dalam bentuk tajam lah. Cuba kekal cuba kekal dan undur balik. Cuba undur balik lampu sudah sama macam tadi. Ada tu biasan cahaya ataupun macam tu tadi. Rasanya tak mungkin cahaya. Jadi pada masa tu ni dah 2 kali dah ni dah. Jadi masa tu memang agak, orang kata, agak mencabar jugalah. Sebab yang pertama tadi kita nampak kat garaj tu, selepas tu kita nampak pula benda yang real terbang gitu. Laju. Dia kelajuan dia tu hampir sama macam Faizal Rozi Vlog yang penampakan tu, hampir itu lah. Bentuk yang sama dan laju pun lebih kurang gitu. Jadi pada masa tu Amber pun menarik tempat ni tau. Mungkin yelah, mana kita dah nampak, mungkin memberikan satu peringatan kepada Amber lah, supaya untuk jaga diri dan lebih kepada aspek berhati-hati. Jadi Amber pun terus masuk, Amber pun terus berjalan dan menghampiri di banglo Farah ni. Dan di bahagian
luar satu pemandangan yang agak mengejutkan hamba jugalah ni. Tapi minta maaf lah kalau hamba cerita ni terlalu sensitif. Tapi di sebalik tingkap di Banglo Farah, di pemandangan daripada luar, kita ada ternampak ada seperti satu susuk tubuh yang seakan-akan berada di dalam rumah ini, tetapi tiada kepala. Pada masa tu memang hamba kata, mustahil sebab bagi hamba yang sudah meninggal, dia dah tak ada kaitan dengan alam nyata ni. Jadi si arwah pun dah selamat dikebumikan. Dah dikebumikan. Ini mungkin kejadian ni mungkin lebih kepada gangguan laku, gangguan ataupun segi penampakan. Sebab mungkin ramai sangat yang menceritakan tentang banglo ni, mengatakan yang penampakan tak ada kepala. Tapi sedangkan pada masa tu hamba tak pernah terfikir pun bab-bab gitu. Cuma daripada jauh tu hamba nampak macam tak ada kepala. Tapi hamba tak fikir kepada si mati tu, hamba tak mikir gitu. Jadi pada masa tu terang sangat nampak ni, daripada mata dalam rakaman pun macam terang sangat nampak ni dok. Jadi hamba kata pun tak apalah, dalam hati masa tu kita tunggu waktu masuk ke dalam rumah ni dan hamba nak pergi cek dekat kawasan tersebut. Tapi makin kita hampir, makin kita nampak kelibat yang berada di dalam rumah ni. Daripada jauh memang kita nampak sangat je lah. Mungkin dalam rakaman ni dia tak berapa nampak sangat yang apa yang menampak tu. Jadi makin kita dekat, dan kalau dalam rakaman ni boleh nampak yang hamba ambil sudut yang sangat jauh. Hamba ambil sudut di sebelah kiri dan jarak dia ke rumah tu agak jauh sikit lah, untuk hamba pastikan apa yang hamba nampak tu benar ataupun tidak. Tapi pada masa tu memang walaupun hamba masih lagi duduk dalam keadaan yang jauh, kita boleh nampak lagi lah, still kita boleh nampak lagi seperti kelibat tersebut. Jadi hamba fikir mungkin mainan mata lah aku. Ni mungkin mainan mata ataupun sedikit biasang daripada dinding tersebut. Walaupun dalam mata hamba pada masa tu memang jelas ternampak seperti ada kelibat. Jadi selepas pada tu kita pun terus membuat keputusan untuk masuk ke Banglo Farah ni. Dan disebabkan kita dah memasang jejak, jadi hamba tahu hotspot yang kita tengok dah pada aktiviti memasang jejak. Dan ketika itu juga memang hamba sangat-sangat berhati-hati ketika nak masuk ke dalam rumah ni. Waktu petang kita masuk pun kita dah rasa keseraman dia tu. Apatah lagi pada waktu malam yang memang gelap gelita lah orang kata. Dan ada ketika itu ada jugalah rasa meremang apa semua tu. Dan sekali lagi, jadi kepada supporter, hamba memohon maaf lah sebab kamera hamba ada sedikit masalah. Jadi kita akan teruskan shooting video pengalaman ni dalam segi webcam gini minta maaf saya harap semua supporters boleh enjoy video pengalaman pada malam ni, walaupun kita ada sedikit masalah teknikal. Jadi kita sambung video pengalaman pada malam ini. Okey, tertibanya hamba sampai di depan rumah ataupun Banglo Farah tersebut. Memang pada masa tu memang hamba agak meremang. Dan meremang dia tu dia macam lain macam sikit. Jadi yang mana yang pernah buat aktiviti eksplorasi sudah pasti dia ada pengalaman seperti ini. Meremang biasa dengan meremang yang luar biasa ni. Jadi pada masa tu memang hamba pun duk tengok kiri kanan atas bawah juga. Tetapi orang kata apa ni, walaupun benda tu hanya berada di depan mata kita sahaja, tetapi disebabkan Allah dah izinkan kita tengok ataupun nampak
sesuatu tu pada ketika itu, jadi kita tak akan nampak lah. Jadi putih ni hamba nampak ketika hamba sedang menyuting video berkenaan, di mana di depan mata kita sebenarnya ada sesuatu yang cuba untuk munculkan diri. Tapi disebabkan Allah dah izinkan kita nampak pada malam tu, jadi syukur Alhamdulillah lah. Sebab mungkin kalau kita nampak pada malam tu, kita akan lari lah. Jadi dekat footage yang pertama ni memang amal jugalah yang orang kata dok nampak lah boh kata depan mata, tapi buat apa dok nampak. Okey, dalam video ni hamba akan cuba cerahkan rakaman ni dan supporter perhatikan di sebalik pintu masuk ni ada seperti susuk tubuh seperti orang tua yang berambut panjang, tetapi kelibatnya adalah berwarna hitam. Jadi supporter dah nampak ataupun dah tengok putih berkenaan, dan mungkin ada yang dok berapa nak faham lagi. Okey, jadi hamba akan jelaskan secara terperinci. Cuba supporter lihat di mana di sebalik video ni ataupun rakaman ini ada nampak seperti susuk tubuh perempuan yang agak tinggi, dan dia seperti keadaan membongkok, dan dia seperti berada di kedudukan ataupun posing dia tu memang agak menyeramkan. Kalau kita tengok, kita boleh jelas nampak rambut, muka dia, mata dia seperti tenganga gitu, lebih kurang gitulah. Jadi itu adalah salah satu makhluk ataupun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di banglo berkenaan. Memang masa hamba menyuting video, apabila melihat putih tersebut, sekiranya hamba ternampak ketika itu, memang hamba kata kira hamba jujur lah, memang hamba tak akan masuk dalam banglo Farah ni. Walaupun sebentar tadi hamba ada kata yang keadaan hamba memang agak meremang luar biasa. Walaupun hamba dah tengok atas, bawah, kiri, kanan, apa semua tu, tapi situasi sebenar memang hamba tak nampak apa-apa kelibat ketika memasuki dalam rumah ini. Jadi meremang tu ada. Jadi bila dah meremang, kita anggap mungkin sini ada sesuatu ataupun ada penghuni dia. Cuma kita tak nampak, lagi molek gitu. Daripada kita nampak, kita tengok Mak Yu pun serang dah. Apa tahu lagi kalau kita nak tengok benda-benda gitu. Jadi apabila kita perhatikan rakaman ini, lepas saya masuk ke dalam rumah tu, yang orang kata nampak kelibat tadi tu, dia macam seolah-olah dia dah bertukar menjadi akar kayu, dan kita boleh nampak seperti ada background tingkap. Hamba dah banyak kali meneliti gambar tersebut. Memang daripada awalnya memang kita nampak jelas seperti ada susuk tubuh seorang perempuan yang tua membongkok, dan kedudukan dia tu agak menyeramkan lah. Tapi bila dah kita dekat, dia pun macam dah jadi akar kayu apa semua tu. Allahu alam. Jadi selepas pada saya masuk ke dalam rumah tu, tempat yang pertama yang hamba pergi adalah di bahagian ruang tamu sebelah kanan, di mana yang hamba kata tadi yang ternampak seperti ada kelibat yang tak ada ni lah, untuk hamba sohehkan benda tu. Sebab bila kita duduk di bahagian luar, memang di mata hamba sangat-sangat jelas. Tapi bila hamba berada di ruang tamu tu, apabila hamba tengok dinding tu,
rupa-rupanya tu adalah kesang cat pada dinding. Tetapi bila hamba perhatikan, hamba teliti, hamba tengok dan hamba fokus, di bahagian dinding tu hanya sekelompok itu saja yang tak ada kesang kotor. Di kiri, kanan, atas, bawah semuanya kotor. Jadi sebahagian tempat tu, situ je yang warna dia tu dok berapa nak luntur juga, tapi dok berapa nak luntur dan paling menyeluh pada waktu malam tu, di mana kita duduk di bahagian luar. Jadi masa tu dah kali yang keberapa dah kali yang ketiga. Yang ketiga yang kita nak masuk tu, yang mana kita ada masa meremang, tetapi kita tak nampak sebarang footage lah masa kejadian tu. Dan yang keempat adalah di bahagian dinding ni. Hamba tu fikir-fikir pula, sebab di bahagian luar tadi memang kita nampak, memang mata hamba sangat jelas. Masa tu agak pelik lah, sebab jarang benar hamba nampak benda tu macam betul-betul jelas depan mata. Jadi apabila kita pergi dekat, rupa-rupanya dia tu kesang cap pada dinding. Tapi dalam hati hamba, apabila hamba tengok je bahagian dinding tersebut dan sambil berkata-kata dalam hati, apa sebenarnya yang mu cuba nak tunjukkan? Apa sebenarnya yang mu nak tunjukkan pada aku? Jadi pada masa tu lah, jadi masa tu walaupun hamba dah beredar daripada ruang tamu ni, hamba masih lagi terfikir-fikir banyak benar kejadian yang pada malam ni yang agak memainkan emosi hamba. Sebab hamba kan jenis orang kata wahai mikir, dan orang kata wahai siasat. Lagi tak tahu lagi tu hamba akan cuba cari jawapan dia. Jadi sambil jalan, sambil duk mikir-mikir lah. Dan kemudian dalam rumah ni kita nampak ada satu lagi pokok yang besar melekat di bahagian dinding. Jadi pada masa tu agak sejuk sikit lah hati hamba, sebab setiap kali kalau hamba tengok gitu, hamba akan besar kebesaran Allah Subhanahu Taala ni, sebab dia mengizinkan pokok yang besar tu melekat di dinding tanpa ada kesang pada banglo Farah ni. Mungkin disebabkan akar-akar kayu ni dah orang kata dah merebak di bahagian banglo dia dan memberikan sedikit kekuatan lah, mungkin kekuatan untuk membuatkan struktur ni semakin kukuh. Allahu alam, tu pandangan peribadi hamba lah. Cuma apa yang hamba terharu, Allah berikan keizinan kepada pokok ni untuk tumbuh sehat, segar, besar dan melekat di bahagian banglo Farah ni. Dan selepas itu kita pun terus menelusuri di bahagian pintu yang tak berapa nak besar ni, seperti terowong, untuk kita pergi ke bahagian belakang. Pada masa tu hamba melangkah je masuk, memang ada satu energi yang orang kata cuba untuk menyelubungi tubuh hamba pada masa tu. Hamba rasa dia tak rasa macam meremang, tapi dia rasa macam kebah. Dia rasa macam kebah, macam nyocok-nyocok di bahagian tubuh ni tak. Lepas tu Tok Bugi pula dia panggil hamba. Sebab tu masa tu hamba macam kejut. Jadi Tok Bugi kata bateri lampu dia sudah kehabisan bateri. Walaupun dia kata lampu tu memang ada banyak bateri. Berlaku sesuatu ni, cuma pandang jauh. Pandang ke sini. Okey. Tengok. Dah mengelip. Oh, Padahal bateri full. Ya, tadi full Okey. Apa kita ada spare? nak cuba check yang open. Dah 2 bateri. Cepat makannya. Baru nak guna ni. Boleh ya. Dekat level dia tu masih lagi banyak, tapi bila masuk dia dalam rumah ni, dia kata tinggal 2 bar sahaja. Jadi hamba pun bila dah tengok Tok Bugi gitu, jadi hamba pun terus ambil lampu yang selalu hamba bawa ni. Tetapi pada masa tu hamba jarang guna, sebab di banglo jenera dia hanya di kawasan yang tertutup. Jadi hamba guna lampu yang kecil saja. Dan memang lampu besar tu memang hamba tak guna langsung.
apabila Amba buat keluar je dan Amba check bateri, Amba juga ada 2 bar sahaja. Jadi pada masa tu Amba dapat agak dah lah yang tempat ni mempunyai satu kesang yang ataupun tekanan yang tinggi lah. Jadi pada masa tu Amba anggap gitu je lah, senang. Jadi mungkin yang geng-geng eksplorasi mungkin dia lebih faham kenapa kadang-kadang bateri kamera, bateri lampu, bateri gimbal cepat habis. Jadi gitulah. Kalau ada orang tahu, dia tahulah. Amba pun tak reti nak beri penjelasan tentang elektromagnet ni. Jadi selepas saya melalui terowong tersebut, untuk Amba pergi ke bahagian belakang ni, di bahagian belakang rumah ni, ini yang Amba kata dia memberikan kesan kepada diri Amba. Sebab pada saya nak melangkah keluar tu, dalam video rakaman Amba ada kabut tok narik tempat ni. Cool Tok. Suasana sini lebih tu Tok. Lebih menarik Tok. Bermakna itu bukanlah sebarang ungkapan. Sebab Amba ni, kalau Amba explore dengan Mak Yu berserta dengan kru-kru Osazuke Hikaru, Amba suka memberikan hint. Amba suka memberikan hint, dan mereka apabila Amba memberikan satu ungkapan yang dilabelkan hint ni, jadi dia orang dah tahu yang Amba ada sesuatu yang nak disampaikan. Tapi kita orang kata jaga-jagalah sebab di masih lagi berada di tempat lokasi. Jadi kita menggunakan ayat-ayat kiasan lah. Tapi kalau Mak Yu dengan kru lain, dia cukup faham. Di mana kalau Amba ada mengeluarkan kata-kata seperti tadi itulah, Amba kata ketuk, tempat ni menarik tu. Ketika itu, apa yang berlaku kepada diri Amba adalah Amba merasakan satu tekanan yang cukup tinggi di bahagian kepala Amba. Rasa macam kepala ni macam ada orang tekan dengan sekuat hati. Dia tak pening, tapi dia rasa tekanan tu. Macam nak katakan ya, kalau kita menyelang dalam air yang dalam, kita rasa berdesing telinga ni tak. Dia tekanan dia tu memang agak susah Amba nak jelaskan. Dia bukan pening kepala. Kalau pening kepala tu lain. Dia macam ada orang tangan besar, dia pegang tangan kita, dia kepik. Lebih kurang gitu lah. Rasa tekanan yang tinggi. Dan Amba mula rasa nak mutah. Amba rasa tekuk Amba ni pun dah rasa lawyer apa semua. Jadi pada masa tu Amba kata, ni di kawasan ni mungkin ada energi yang kuat. Lepas tu Amba pun pada diri Amba pada malam tu, Amba sudah orang kata membuat persiapan lah. Membuat persiapan sekiranya ada perkara yang tak diingini untuk berlaku. Jadi pada masa tu memang Amba fokus dengan penglihatan. Kadang-kadang Amba tak tengok pun kamera. Sebab Amba nak fokuskan keadaan keliling. Sebab masa tu situasi bagi Amba agak berlainan dengan kepala yang masih lagi sakit. Jadi Amba dah tahu, bila kita dah rasa satu tekanan yang tinggi ni, bermakna kita berada di satu kawasan yang cukup lain. Maknanya tekanan ni mungkin disebabkan dengan perkara-perkara yang orang kata mistik. Selepas tu, apabila saya berada di bahagian tengah-tengah ni antara banglo dengan bahagian dapur ni, ini banyak juga yang berlaku. Tetapi Amba nak tekankan pada video rakaman eksplorasi, di mana di setiap bentuk yang orang kata seperti tingkap ni,
kita Amba sering kali melihat seperti ada bayangan putih yang melintasi di bahagian tingkap tersebut. Banyak kali dia laju, bukan slow, dia laju. Pada masa tu memang Amba fikir mungkin kesang daripada lampu awak-awak kot. Tapi bila Amba perhatikan dan Amba tengok betul-betul, kelibat ataupun benda sesuatu yang putih ni dia membelakangi dinding berkenaan. Kalau lampu sudah pasti dia akan memberi pantulan di bahagian depan, tapi ni bahagian belakang. Dia ada banyak bentuk-bentuk macam tikar apa semua tu, dia macam melintasi laju. Jadi mustahil kalau nak kata tu biasa daripada jalan raya ke, sebab banglo ni dia berada di atas kawasan bukit. Jadi banyak kali dan ada seketika tu bila Amba duduk perhatikan, nampak macam orang. Tapi bila Amba perhatikan dan Amba suruh lampu, akor kayu. Tapi bila kita tutup lampu, kita nampak macam bentuk fizikal orang, dan kita tak nampak pun kesan akor-akor tersebut. Jadi bila kita buka lampu lagi, kita masih lagi nampak akor kayu tu yang memang tak ada langsung bentuk ataupun fizikal seperti seseorang. Jadi sebab tu Amba kata, Amba khabar kepada Tok Bugis pada malam tu, di mana tempat ni dia membuatkan Amba keliru. Kadang-kadang bila kita tengok tu sesuatu, tapi bila kita fokus dan buka lampu apa semua, dia jadi lain. Jadi di kawasan ni dia banyak main emosi dengan diri Amba pada malam tu. Pada malam tu juga Amba tak pernah lagi lah ketika melakukan aktiviti eksplorasi. Amba betul-betul 100% menjaga perjalanan Amba pada malam tu. Kadang-kadang tempat tu Amba tak berasa nak tengok, Amba tak akan tengok. Jadi Amba hanya mengarahkan kamera Amba saja yang tengok ke suatu kawasan tersebut. Adalah sebab-sebab yang tertentu, ada sebab-sebab yang tertentu, dan kemudian kita pun pernah sedekahkan kepada si mati yang dikatakan nama Farah. Sedekahkan Al-Fatihah, dan kami juga mendoakan kepada dia supaya dicucur dirahmat dan diampunkanlah segala dosa Farah dengan makcik dia ataupun sekeluarga dia lah. Orang kata walaupun kita eksplorasi, kita berikan sedikit faedah kepada penghuni yang pernah berada di banglo Farah ni. Jadi selepas pada kita masuk ke bahagian belakang, dan banyak kali dalam rakaman tu Amba kata tempat ni memang sangat menarik lah. Sangat menarik sebab apa? Ni part yang paling yang Amba jarang nak cerita benda-benda gini, tapi tak apalah, sekadar kita berkongsi pengalaman. Di mana apabila saya berada di bahagian dapur ni, di sebelah kiri tu dia ada macam bilik-bilik kecil. Saya tak pasti sama ada tandah ataupun stor, tapi dia ada banyak bilik-bilik kecil, di mana ada satu bilik tu Amba rasa, walaupun Amba tak sampai lagi, cuma Amba tengok saja, Amba dapat rasa yang ada orang dalam satu bilik. Amba rasa masa tu memang tak logik lah. Kita kata tak mungkin ada orang di kawasan ni. Tapi bila kita nak dekat tu, aku rasa macam ada orang je dalam bilik ni. Tapi Amba pun tak terus pergi ke bilik berkenaan. Amba ambil side sebelah kanan sikit, tengok daripada jauh, sebab Amba takut betul-betul ada orang yang boleh mencederakan kami pada malam tu. Mana kita tahu tak. Jadi Amba pun ambil side daripada jauh, dan Amba tengok dalam bilik ni memang tak ada orang. Tapi bila Amba tengok, masa sebelum tadi tu lah, Amba tengok macam confirm rasa tu macam ada orang. Tapi disebabkan tempat ni memang jarang lah orang nak masuk duduk dalam ni, nak buat perkara-perkara yang dok senonoh, perkara-perkara yang orang kata mapek apa semua, mak giang tu mustahil bagi Amba dia boleh masuk ke tempat ni. Selepas tu, lepas saya berjaya melepasi bilik ni, dia ada bilik blok depan tu, dan rasa dia tu sama macam bilik yang pertama tadi. Amba rasa macam ada orang. Sebab tu kalau tengok dalam video rakaman eksplorasi di banglo ni ataupun di bahagian belakang ni, saya selalu fokus kepada bilik ni. Jadi setiap kali Amba lalu, Amba akan fokuskan kamera Amba ke bahagian dalam bilik ni.
supaya tak ada lah perkara-perkara yang orang kata orang kata di alam nyata ni, orang ke apa benda ke, Allahu alam. Tapi dalam rakaman footage pun tak ada, dia lebih kepada naluri. Hamba rasa macam memang betul ada sesuatu dalam bilik ni, tapi mujur kot macam kita lalu tu tak ada benda lah. Tu yang kita nak doa je. Jadi selepas pada tu kita dah membuat eksplorasi di Banglo Farah ni. Hamba pun berserta dengan Tok Bugi, Long-Shah dan Mak Yu terus melakukan aktiviti stay down di bahagian tengah-tengah antara banglo dan bahagian dapur untuk orang kata last aktiviti pada malam tu, untuk betul-betul menikmati malam di Banglo Farah ni. Tapi siapa terperasan tak, setiap kali hamba stay down, hamba akan duduk di satu tempat saja untuk hamba menikmati saat ketika stay down. Tapi dah 2 kali di Banglo General dan di Banglo Farah ni, kelihatan memang hamba tak boleh duduk diam langsung. Di mana bila hamba duduk diam, hamba rasa macam ada sesuatu di belakang. Kadang-kadang hamba terdengar seperti ada orang berjalan di dalam Banglo Farah ni. Disebabkan itulah hamba bangun dan sentiasa memerhatikan di kawasan dalam Banglo Farah ni. Sebab ketika itu bukan sesuatu perkara mistik yang hamba fikir. Yang hamba fikir yang pertama adalah hamba takut orang ataupun manusia betul. Hamba takut dia masuk, dia nak pau kita ke, dia nak yelah perkara-perkara yang tak baik lah. Tu yang hamba takut. Sebab tu bila hamba bangun dan hamba memerhatikan di dalam banglo berkenaan, memang tak ada orang langsung. Jadi pada masa tu mungkin penghuni yang berada di dalam Banglo Farah ni. Sebab dalam footage rakaman memang tak dengar. Sebab masa tu kita dah duduk kita berasak semua ubat nyamuk apa semua tu. Jadi kadang-kadang hamba terdengar seperti ada orang berjalan di dalam banglo. Kadang-kadang kita dengar seperti mereka bercakap lah. Kita dengar macam ada orang bersembang dalam rumah ni. Jadi masa tu agak pelik lah. Okey, jadi pada waktu kita selesai waktu stay down tu, sebenarnya hamba terlepas bahagian. Ada satu bahagian ni, ingat tak tadi yang berkata pada waktu malam ketika hamba nak melalui terowong di dalam Banglo Farah ni, jadi pada masa tu yang hamba kata ada rasa meremang dan Tok Bugi kata bateri lampu dia tinggal 2 bar walaupun bateri tu memang full. Jadi pada malam tu masa kita nak lalu di bahagian terowong tu, memang masa tu kita rasa memang agak serang, orang kata. Maknanya macam berkabar tak diam, yang orang kata tubuh hamba ni yang macam kebah, macam ada banyak benda yang cocok-cocok dalam tubuh ni tak. Rupa-rupanya tempat tu lah yang kita nampak putih seperti ada orang perempuan yang membongkok dan mempunyai satu muka yang amat menyerangkan. Rupa-rupanya bukan ketika itu saja, sebab lepas pada kita nak keluar daripada Banglo Farah ni, kalau perasan hamba ada buat 2 pengakhiran ataupun 2 kata-kata penutup. Yang pertama selepas pada kita stay down. Okey, sekarang ni saya bersama dengan Mak Yu, Tok Bugis dan Long-Shah sudah pun selesai merakamkan aktiviti stay down di Banglo Farah ni. Dan dengan ini saya ingin tamatkan aktiviti eksplorasi di Banglo Farah ini dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Dan yang kedua, hamba buat kata-kata penutup aktiviti eksplorasi di luar banglo. Okey, kepada penghuni yang berada di atas tanah dan sekitar Banglo Farah ni, kita sudah pun berjaya melakukan aktiviti eksplorasi. Dan sekarang kita akan balik dan kita memohon jangan ikut kita balik. Duduklah di tempat asal buat sementara waktu ini. Dan kita akan balik dan kita sekali lagi akan mengakhiri
aktiviti eksplorasi di Banglo Farah ini dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Amba buat dua kata-kata penutup? Sebab yang pertama, pada waktu stay down, Amba dah dapat rasakan di bahagian dapur ni dia ada satu tenaga yang lain, dan dalam Banglo Farah ni dia lain. Sebab tu masa tu Amba rasa satu tekanan yang tinggi. Ketika kita nak keluar ke Banglo Farah ni, kita kena masuk sekali di bahagian Banglo Farah, dan kita masuk dan kita melintasi sekali lagi kawasan yang putih seperti ada perempuan yang membongkok tu. 3 kali kita lalu, sama pada waktu petang pun sampai pada waktu malam, kita rasa benda tu sama, meremang, dan tubuh Amba rasa seperti kebah dan menyocok-nyocok. Dok sakit mana, tapi kita boleh rasa lah, kita boleh rasa. Lepas tu, lepas pada Amba keluar daripada hampir keluar daripada pintu banglo ni, masa ni memang Amba agak rasa macam ada seperti ada satu pandangan yang cukup tajam yang sedang memerhatikan kami pada malam tu. Walaupun macam contoh sekarang ni Amba nak keluar, tapi di bahagian belakang ni Amba rasa macam ada orang yang sedang memerhatikan. Agak pelik. Walaupun kita dah tahu yang kawasan ni memang kita dah perhatikan daripada awal, memang kita dah nampak benda-benda masa tu, kecuali dalam rakaman, kecuali ketika kita menyunting video yang kita nampak ada footage di bahagian tangga bawah rumah ni. Jadi sebab itulah Amba buat sekali lagi kata-kata penutup eksplorasi ketika kita betul-betul berada di bahagian luar Banglo Farah ni. Dan syukur Alhamdulillah, pada malam tu kita berjaya membuat aktiviti eksplorasi di 2 tempat yang berbeza, satu di Banglo Jera dan yang kedua adalah di Banglo Farah. Dan syukur Alhamdulillah kita dapat melihat keindahan malam di Banglo Farah ni dengan ada kebesaran Allah yang Allah ciptakan, dan kita boleh nampak seperti ada seni di bahagian dinding. Walaupun akar kayu, tapi kita tengok tu macam ada seni dia. Dan walaupun ketika itu emosi Amba sangat terganggu, tapi seperti niat kita, mari sekadar untuk menikmati, untuk melihat kebesaran dan keindahan yang Allah ciptakan pada waktu malam. Jadi Amba pegang niat dan konsep seperti itu. Walaupun ada benda-benda yang berlaku, kita anggaplah benda tu terjadi sebab atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam tu memang agak penat, agak letih, sebab kita mengharungi 3 energi yang berlainan. Di Banglo Jera lain, di Banglo Farah lain, dan di bahagian dapur dia pun lain. Dan cukup kuat tu di bahagian dapur dia. Seperti kita nak melintasi di bahagian tu, ada satu tekanan yang amat tinggi di kawasan ni. Dan kami mengakhiri aktiviti eksplorasi pada malam tu dengan keadaan yang cukup letih. Lepas Amba balik ke hotel dan balik ke Kuala Terengganu apa semua ni, Amba masih lagi terfikir-fikirkan tentang perkara yang berlaku pada malam itu. Sebab sebelum ni pun Amba pernah buat aktiviti eksplorasi, tapi pada malam tu memang orang kata dia memang nak tunjukkan diri lah. Hak mana hak Amba nampak lah. Maknanya jarang, kalau biasanya adalah sekali dua, tapi di Banglo Farah ni memang banyak kali perkara-perkara yang di luar jangkaan berlaku. Kadang-kadang dia main emosi. Jadi benda ni adalah pertama kali berlaku. Jadi insyaAllah selepas ni Amba akan cuba ambil pendekatan untuk menjaga diri sebaik yang mungkin. Maknanya mungkin lepas ni kalau benda-benda tu jadi, kita abaikan je lah, kita buat dok tahu. Tapi pada malam tu bukan Amba tak buat dok tahu, bukannya Amba tak buat abaikan, tetapi apa yang nampak tu jelas. Dan kita nak cuba nak cari apa yang berlaku tau.
Rupa-rupanya just akor kayu. Tapi bila kita alihkan lampu, dia jadi bentuk orang. Apalah. Jadi itu sajalah perkongsian hamba pada malam ini berkenaan dengan Banglo Farah, iaitu satu tekanan yang tinggi dan ada footage yang menunjukkan ada kelibat seperti orang tua yang membongkok, punya rambut yang panjang dan kedudukan dia itu agak menyeramkan, dan ada sedikit footage seperti ada kelibat yang tak ada ni. Jadi itu sajalah perkongsian daripada hamba, dan jangan lupa pada hari ini, Jumaat ini, program Naik Tower dijalankan. Mungkin hamba lambat masuk komen, sebab masa ni mungkin hamba tengah buat aktiviti dengan peserta dan admin di tempat yang sudah dipilih untuk buat Naik Tower. Jadi jangan lupa untuk doakan OH dan admin dan supporter semua supaya selamat menjalankan aktiviti Naik Tower ini dengan selamat. Jadi apa-apa pun, terima kasih kepada supporter yang menonton video pengalaman ini, dan mohon maaf sekiranya ada masalah teknikal seperti tadi yang mula kita buat rakaman menggunakan telefon, dan sekarang ni menggunakan webcam. Minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kalau menarik kita akan teruskan dengan webcam ni. Dan jutaan terima kasih juga kepada supporters yang memberikan sokongan kepada kami beserta dengan content creator yang lain. Dan insyaAllah kami akan cuba membuat atau menghasilkan karya-karya yang terbaik untuk dipertontonkan kepada supporters. Dan jutaan terima kasih. Lagilah banyak benar nak terima kasih ni, sebab rasanya macam orang kata apa, Dr. Bala dah jasa-jasa kepada supporter sekalian yang memberikan doa-doa yang baik kepada kami ketika kami melakukan aktiviti eksplorasi. Dan jangan lupa juga pada 5 hari bulan 4 2021, di mana hamba akan buka tempahan untuk baju Naik Towers kepada supporters yang berada di luar negeri Terengganu, insyaAllah. Jadi kepada semua, jangan lupa like, share dan komen. Assalamualaikum.